Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini cikgu akan bincangkan tentang tajuk ledger di tingkatan 4. Baik, objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh murid melalui pembelajaran hari ini yang pertama, menyatakan baki normal bagi akaun aset, akaun liability, akaun equity pemilik, akaun hasil dan akaun belanja. Yang kedua, murid dapat merekod urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga yang diberikan. Baik, objektif yang pertama iaitu mencatat baki awal dalam ledger. Okay, ledger mempunyai dua bahagian, iaitu di bahagian sebelah debit iaitu di sebelah kiri dan di sebelah kredit iaitu di sebelah kanan. Ini bertepatan dengan rumus persamaan perekonan iaitu aset tambah belanja sama dengan liability tambah equity pemilik tambah hasil. Di mana aset dan belanja berada di sebelah kiri iaitu sebelah debit, manakala liability, equity pemilik dan hasil berada di sebelah kanan iaitu sebelah kredit. Okey, di sebelah kiri kita panggil sebelah debit dan di sebelah kanan kita panggil sebelah kredit. Baik, kita lihat bagi akaun yang pertama iaitu akaun yang dikategorikan sebagai akaun aset. Apakah akaun aset? Okey, contoh kita ada aset bukan semasa iaitu akaun perabot, akaun premis, akaun kenderaan. Okey, manakala akaun aset semasa kita ada akaun inventory, kita ada akaun belum terima, kita ada bank, kita ada tunai. Okey, di sini bagi akaun aset, baki awal akan dicatat di bahagian debit iaitu di sebelah kiri. Okey, butiran awal ataupun butiran baki awal dicatat sebagai baki bawah-bawah, iaitu baki yang dibawa daripada tempoh perekonan sebelumnya. Baik, akaun yang kedua iaitu akaun liability. Okey, akaun liability, catatan baki awal akan dicatat di bahagian kredit iaitu di sebelah kanan dalam ledger. Di mana butiran awal ataupun butiran baki awal dicatat sebagai baki bawah-bawah. Okey, kita lihat kedua-dua catatan ini bagi akaun aset berada di sebelah kiri iaitu sebelah debit, sama seperti di dalam rumus persamaan perekonan. Aset berada di sebelah kiri, manakala liability baki awal dicatat di bahagian kanan iaitu di sebelah kredit, sama juga di dalam persamaan perekonan. Liability berada di sebelah kanan. Okay, kita lihat akaun yang lain iaitu akaun equity pemilik. Apakah contoh akaun equity pemilik? Iaitu akaun modal. Okey, akaun modal, catatan butiran baki awal modal akan dicatat di sebelah kredit iaitu dengan catatan baki bawah-bawah. Dan akaun seterusnya adalah akaun hasil dan belanja. Okey, kita lihat akaun belanja dahulu. Okey, akaun belanja dalam rumus persamaan perekonan, belanja berada di sebelah kiri bersama-sama dengan aset. Jadi dalam ledger, baki awal bagi akaun belanja juga ditunjukkan di sebelah kiri iaitu di sebelah debit, itu baki bawah-bawah di sebelah debit sebelah kiri. Manakala hasil, kita rujuk dalam persamaan tadi, berada di sebelah kanan. Oleh itu catatan dalam ledger bagi hasil akan dicatatkan di dalam bahagian kredit iaitu di sebelah kanan dengan butiran baki bawah-bawah. Okey, itu contoh catatan baki awal bagi akaun-akaun yang dinyatakan berdasarkan aset, belanja, liability, equity pemilik dan hasil. Ini adalah kedudukan normal bagi baki awal dalam akaun-akaun tersebut. Baik, kita lihat objektif pembelajaran yang kedua iaitu merekod urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga. Kita lihat urus niaga berikut. Okey, maklumat berikut diperoleh daripada kedai tudung Rosidah pada bulan Mac 2016. Pada Mac 1 hari bulan, baki-baki akaun adalah seperti berikut. Tunai di bank, tunai di tangan. Okey, kedua-dua
pernyataan ini, maklumat ini adalah berkaitan dengan akaun tunai dan akaun bank. Okey, untuk akaun tunai dan akaun bank, kita boleh sediakan buku tunai bagi menggantikan akaun ataupun ledger bank dan ledger tunai. Okey, kerana buku tunai ni dia istimewa. Dia boleh jadi buku catatan pertama dan dia juga boleh jadi sebagai ledger. Okey, kerana dalam buku tunai kita ada di bahagian debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Mana sebelah kiri merujuk kepada penerimaan wang dan di sebelah kanan merujuk kepada pembayaran wang. Okey, pertambahan di sebelah kiri, pengurangan di sebelah kanan. Okey, jadi dalam mencatat maklumat awal baki-baki pada tarikh 1 hari bulan, catatan akan dibuat dalam buku tunai di bahagian debit di sebelah kiri. Okey ya. Kita lihat pula akaun yang kedua, iaitu akaun perabot. Okey, perabot juga merupakan akaun aset. Okey, jadi akaun aset iaitu akaun perabot juga catatan baki awal akan dicatat di sebelah debit. Okey, buku tunai adalah aset yang menceritakan tentang aset semasa dan akaun perabot menceritakan tentang aset bukan semasa iaitu perabot. Okey, kita lihat baki-baki ini akan dicatat di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kita masukkan tarikh, okey, kemudian letakkan butiran sebagai baki bawah-bawah dan catatan amount bagi tunai di bank kita catat dalam lajur bank. Okey, dan amount bagi tunai di tangan kita catat dalam lajur tunai. Dan bagi perabot 5,600 kita catatkan dalam akaun perabot di bahagian debit. Baik, kita pergi kepada objektif yang kedua iaitu merekodkan urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga. Okey, dalam kamu merekod urus niaga, kamu perlu kenal pasti yang pertama akaun yang terlibat dalam urus niaga tersebut. Kemudian kamu perlu lihat kesan urus niaga kepada akaun yang dikenal pasti tadi. Okey. Ingat lagi cikgu kata sebelum ni setiap urus niaga akan melibatkan penyediaan sekurang-kurangnya 2 akaun ataupun 2 ledger diperlukan. Ini bertepatan dengan konsep sistem catatan bergu. Satu catatan di bahagian debit dan satu lagi catatan di bahagian kredit. Okey, kita lihat urus niaga pertama iaitu bertarikh 6 hari bulan. Okey, jual barang niaga kepada Norwani secara tunai. Okey, kita lihat dalam pernyataan urus niaga ni yang pertama yang kita dapat kenal pasti ialah tunai. Okey, tunai merujuk kepada buku tunai. Okey, yang mana jualan barang niaga secara tunai ini menunjukkan perniagaan menerima wang tunai. Maksudnya kesan kepada buku tunai adalah kesan pertambahan iaitu di bahagian debit. Okey. Kita tunjukkan pertambahan kepada lajur tunai. Okey, lajur tunai di sebelah debit iaitu sebanyak 1,300 ya. Okey, maaf, cikgu ulang 1,300. Okey. Kemudian jualan barang niaga. Okey, jual barang niaga ini adalah berkaitan dengan ledger yang kedua iaitu ledger jualan. Okey, ledger jualan. Okey, yang mana jualan dikategorikan sebagai akaun hasil. Jadi bila hasil bertambah, kita akan catatkan di bahagian kredit. Okey, bahagian kredit kita letakkan atau masukkan amount yang sama iaitu 1,300. Okey, kemudian butiran di dalam buku tunai kita letakkan sebagai jualan. Okey, merujuk pada jualan tunai sebanyak 1,300. Dalam akaun jualan kita catatkan butiran sebagai tunai. Okey, ini merujuk kepada jualan tunai tadi. Kemudian tarikh pada urus niaga tersebut dimasukkan bagi kedua-dua ledger iaitu 6 hari bulan di buku tunai dan 6 hari bulan di akaun jualan. Okay, kita lihat
urus niaga yang kedua iaitu pada 10 Mac, okey, pada 10 hari bulan Mac iaitu membeli barang niaga, okey, beli barang niaga. Okey. Bila beli barang niaga, kita lihat di sini ialah akaun belian yang terlibat, okey, akaun belian. Okey, kemudian bila akaun belian ia berkaitan dengan belanja, okey, belanja pembelian barang niaga. Jadi belanja bertambah. Bila belanja bertambah, kamu akan tunjukkan kesan di bahagian debit. Okey, di bahagian debit dengan jumlah pertambahan sebanyak RM500. Okey, jadi catatkan amount RM500. Kemudian pembelian tadi berlaku secara tunai. Okey, dia akan memberi kesan kepada buku tunai. Okey, yang mana pembelian tadi melibatkan pembayaran. Okey, bila pembayaran dalam buku tunai di sebelah kanan, iaitu sebelah kredit, sebelah pembayaran, yang menunjukkan jumlah tunai tadi berkurang. Okey, berkurang. Baik, kita catatkan dalam amount yang sama dalam buku tunai, dan dalam akaun belian kita catatkan butiran sebagai tunai, dan dalam buku tunai catatan kita catatkan sebagai butiran belian. Tarikh kita catatkan pada tarikh yang sama dalam kedua-dua akaun. Okay. Mac 10 hari bulan bagi kedua-dua buku tunai dan akaun belian. Sekian sahaja pembelajaran untuk hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat mengulang kaji. Terima kasih. Jumpa lagi.